selamat kembali ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Baiklah, untuk pada hari ini kita nak belajar di bawah unit 16 iaitu Sains dan Kita. Dan tajuk yang kita akan lakukan pada hari ini adalah Sains Perubatan. Okey, jom kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Okey, baiklah, apa yang kita perlukan untuk belajar pada hari ini adalah buku teks muka surat 102 dan juga buku aktiviti BM Jilid 2 muka surat 27 dan 28. Okey, dah bersedia dengan buku masing-masing? Kita teruskan lagi. Okey, jadi pada hari ini objektif pembelajaran yang perlu awak capai adalah awak semua dapat membina ayat perintah berdasarkan gambar dengan betul. Jadi, pada hari ini kita nak belajar untuk membina ayat perintah berdasarkan gambar yang diberi dengan betul. Okey, apa itu ayat perintah? Jom kita fahami. Okey, ayat perintah. Ayat perintah ni bermaksud ayat yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Jadi maksudnya kita gunakan ayat perintah ni supaya seseorang itu dia melakukan sesuatu tindakan. Nak mudah kata untuk menyuruh seseorang lah. Okey, sebagai contoh kita ada 3 ayat perintah. Yang pertama, sila ambil ubat. Jadi kita menyuruh seseorang itu mengambil ubat. Jangan minum air batu. Yang ni ayat perintah larangan. Jangan, dia gunakan jangan. Yang ketiga, tolong simpan ubat ini. Jadi ini dia meminta pertolongan. Okey, jadi kita ulang kaji balik kata-kata perintah yang telah kita belajar pada topik yang lalu. Jadi, yang pertama kita ada kata perintah larangan iaitu jangan ataupun usah. Kalau macam yang ini kan, contohnya dia guna jangan minum air batu. Kalau kita nak guna usah pun boleh. Usah minum air batu. Okey, itu adalah contoh kata perintah larangan. Yang seterusnya kita ada kata perintah silaan. Di bawah kata perintah silaan kita ada kata perintah sila ataupun jemput. Sebagai contoh yang di sini, ayat yang pertama digunakan sila ambil ubat. Kalau kita nak guna jemput pun boleh. Jemput ambil ubat, tapi tidak sesuai lah. Kalau jemput minum air, itu sesuai. Maksudnya kita mempersilakan seseorang. Okey, yang seterusnya kata perintah yang ketiga adalah kata perintah permintaan, untuk meminta sesuatu. Kita ada minta, kita ada tolong dan juga harap. Okey, ada 3, ada minta, tolong dan juga harap. Yang ni sebagai contoh, ayat yang ketiga ni dia gunakan kata perintah tolong. Tolong simpan ubat ini. Kalau kita nak guna kata perintah minta pun boleh. Minta simpan ubat ini. Ataupun kita guna kata harap. Harap simpan ubat ini. Okey, faham semua? Itu adalah salah satu contoh nak menggunakan kata perintah untuk membina ayat perintah. Jadi yang ni 1, 2, 3 ni adalah ayat perintah. 1, 2 dan 3 adalah contoh ayat perintah yang mudah. Okey, jom kita teruskan dengan memahami buku teks muka surat 102 yang ada gambar seorang budak dia pergi berjumpa dengan doktor. Okey, di bawah tajuk Sains Perubatan. Cikgu ulang, tajuknya adalah Sains Perubatan. Okey, jom kita fahami apa yang terdapat dalam muka surat 102 ini. Kita baca sama-sama tajuk dia. Kalang demam. Siapa yang demam? Kalang. Okey, kalang yang demam. Jadi, ayah membawanya berjumpa dengan Dr. Mira. Okey, jadi yang pakai baju warna merah ni nama dia adalah Kalang. Yang warna biru ni adalah ayah dia. Dan yang pakai baju putih ni adalah doktor.
Okey, jom kita tengok situasi di dalam bilik rawatan. Di atas ni dia tuliskan bilik rawatan. Okey, yang pertama sekali, Dr. Mira ni kata, tarik nafas kamu. Baik, doktor. Okey, kita baca lagi yang di bawah dia. Tolong buka mulut kamu. Okey, kalau awak perasan, di sini Dr. Mira ni digunakan ayat perintah, kata perintah tolong. Jadi ayat perintah dia adalah tolong buka mulut kamu. Dan seterusnya, suhu badan kamu tinggi. Kamu demam. Kamu perlu berehat. Okey, pesan Dr. Mira kepada Galang. Jadi yang seterusnya, sila ambil ubat di kaunter ubat. Baiklah doktor, kata Galang. Okey, kalau yang ketiga ni, Dr. Mira digunakan kata perintah sila di dalam ayat perintah. Maksudnya dia memerintahkan atau menyuruh Galang mengambil ubat di kaunter ubat. Okey, jadi kita dah ada tolong, kita dah ada sila. Tolong, sila. Okey, yang seterusnya di kaunter ubat, situasi di kaunter ubat pula. Okey, ni adalah seorang ahli farmasi. Dia bertugas sebagai pemberi ubat kepada pesakit. Okey, kita baca sama-sama. Sila makan ubat mengikut aturannya. Ya, puan. Okey, jadi Galang menjawab, ya, puan. Kenapa dia tak jawab doktor? Kerana ahli farmasi ni dia bukannya doktor, dia ahli farmasi. Okey, jadi ahli farmasi ni dia menggunakan kata perintah sila di dalam ayat perintahnya. Yang ni adalah kata perintah silaan. Okey, yang seterusnya, jangan minum minuman berais. Jadi jangan, digunakan kata perintah jangan sebagai ayat perintah dia. Jadi ni adalah ayat perintah larangan. Dia melarang jangan. Okey, yang seterusnya, tolong simpan ubat di tempat yang selamat. Baik, puan. Terima kasih. Okey, yang ketiga dia gunakan perkataan kata perintah tolong, di mana tolong ni adalah satu kata perintah. Okey, dah faham apa yang terdapat dalam buku teks muka surat 102 ni? Okey, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5 contoh ayat perintah. Okey, nanti kita boleh rujuk sama-sama. Okey, seterusnya kita tengok dalam buku aktiviti muka surat 27. Cikgu ulang muka surat 27. Okey, kita baca dahulu arahan yang diberi. Okey, arahan yang diberi, tulis ayat perintah berdasarkan gambar. Cikgu ulang, tulis ayat perintah berdasarkan gambar. Okey, kita ada 1, kita ada 2, 3 dan juga 4 ayat. Okey, ayat perintah ni adalah contoh ayat perintah, di mana yang pertama diguna tolong, yang kedua jangan, sila, yang keempat harap. Okey, kita baca dulu ayat perintah yang diberi. Tolong letakkan tuala basah pada dahinya. Kita ulang. Tolong letakkan tuala basah pada dahinya. Yang kedua, jangan berjemur di bawah panas matahari. Jangan berjemur di bawah panas matahari. Yang ketiga, sila baring di tilam, di atas tilam. Cikgu ulang, sila baring di atas tilam. Yang keempat, harap makan ubat mengikut masa yang ditetapkan. Kita ulang, harap makan ubat mengikut masa yang ditetapkan. Okey, jadi baiklah dia suruh arahan ni tulis 4 ayat perintah ni berdasarkan gambar. Jadi bila dikata tulis ayat berdasarkan gambar, maksudnya kita kena fahami gambar yang diberi. Kita baca ayat, kemudian kita tengok gambar. Okey, sebagai contoh kita ambil nombor 1 ni, ayat yang pertama, tolong letakkan tuala basah pada dahinya. Okey, kita tengok gambar. Ada tak situasi di mana kita
meletakkan atau arahan untuk letakkan tuala pada dahi. Okey, sebagai contoh ini adalah kalang. Okey, kalang demam kan dalam buku teks tadi, kalang demam. Jadi kita anggap ini adalah kalang. Okey, kalau yang ini gambar ibu kalang memegang kalang di atas katil. Ada tuala tak? Tiada. Okey, yang kedua, ibu dia menyuruh kakak pegang semangkuk air, mungkin air, dan ibu memegang sekeping tuala. Okey, nampak tak tuala di sini? Okey, sama kan? Tolong letakkan tuala pada dahinya, tapi kita belum tentu lagi itu adalah jawapan dia. Kita tengok lagi. Okey, yang ketiga, ibu dia menyuap apa ni? Menyuap kalang ubat, sebab ada gambar ubat. Okey, ada pukul 8, tengok jam, ada pukul 2 dan pukul 8. Okey, yang terakhir kita ada gambar kalang di atas katil sedang mendengar arahan atau mendengar pesanan daripada ibu, sebab ibu dia sedang menunjukkan tangan macam tu. Okey, jadi ada lagi tak gambar lain yang ada tuala? Cikgu rasa dah tak ada. Jadi nombor 2 ni jawapan dia adalah nombor 1. Jadi tolong letakkan tuala basah pada dahinya adalah ayat perintah bagi gambar yang kedua. Okey, selepas dah tulis ni, awak pangkas sahaja yang nombor 1 ni. Pangkas supaya awak tidak gunakan jawapan yang sama. Okey, yang seterusnya kita tengok. Jangan berjemur di bawah panas matahari. Okey, yang ni kita dah siap. Kita tengok 1, 2, 3. Ada tak gambar yang berkaitan dengan berjemur di bawah panas matahari? Okey, cikgu rasa gambar ni adalah yang paling penting kerana kat sini dia ada gambar matahari. Okey, jadi ayat perintah yang kedua ni jawapannya adalah di gambar yang keempat. Jangan berjemur di bawah panas matahari. Dah tulis jawapan dia, pangkah supaya awak tidak gunakan jawapan yang sama. Begitu juga untuk ayat yang ketiga dan keempat. Cikgu harap awak boleh lakukan sendiri, mudah sahaja kan? Okey, jadi untuk gambar nombor 1 dan 3, awak pilih sendiri jawapan yang paling tepat di antara nombor 3 dan keempat. Okey, kita teruskan lagi. Bagi buku aktiviti muka surat 28, kita nak membina ayat perintah. Okey, jadi arahan dia bina ayat perintah berdasarkan gambar dan frasa. Okey, kalau buku aktiviti muka surat 27 tadi, dia suruh awak bina ataupun pilih ayat perintah berdasarkan gambar. Jadi untuk kali ini kita nak membina berdasarkan gambar dan juga frasa. Apa itu frasa? Frasa ni adalah perkataan yang diberi di dalam gambar. Kita ada gambar, kita ada frasa. Sebagai contoh, dalam gambar ni ibu dia pegang ubat, kemudian kita ada sebuah kotak. Jadi frasa yang diberi adalah peti ubat. Okey, peti ubat. Jadi yang ini kotak ni adalah peti ubat. Kemudian kita ada kata perintah sila. Dia dah berikan awak kata perintah sila. Jadi macam mana kita nak membina ayat perintah yang paling sesuai? Jadi sila letakkan ubat di dalam peti ubat, ataupun sila simpan ubat dalam peti ubat. Okey, mudah saja. Sila simpan ubat dalam peti ubat. Okey, kita dah siap nombor 1. Nombor 2, kita tengok ada gambar ibu. Ibu dia sedang pegang peti ubat tadi tu. Kenapa kita kata peti ubat? Sebab setiap peti ubat dia ada gambar ni. Nampak tak ni? Dia ada gambar bulan ni. Okey, itu adalah peti ubat ataupun peti pertolongan kecemasan. Okey. Ya, frasa yang diberi adalah tempat selamat. Jadi ibu ni dia sedang meletakkan peti ubat ni di tempat yang selamat. Jadi kata perintah yang digunakan adalah harap. Jadi yang mana sesuai? Harap simpan peti ubat di tempat yang selamat, ataupun harap
letak peti ubat itu di tempat yang selamat. Okey, itu adalah contoh. Jangan lupa tuliskan titik ataupun tanda noktah di belakang ayat. Okey, dah siap yang kedua, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, ada gambar ibu sedang meletakkan ubat di dalam peti sejuk. Macam mana kita tahu peti sejuk? Sebab frasa yang diberi adalah dalam peti sejuk. Kata perintah yang diberi adalah tolong. Jadi, tolong simpan ubat dalam peti sejuk. Ataupun tolong letak ubat yang telah dibuka ke dalam peti sejuk. Tolong letak ubat yang telah dibuka ke dalam peti sejuk. Kerana kalau ubat yang belum digunakan boleh disimpan di luar ataupun di dalam peti ubat ni. Tapi kalau ubat tu untuk makan telah dibuka, kita letak di dalam peti sejuk. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, ada gambar ubat yang sedang yang telah disepahkan. Okey. Dan frasa yang diberi adalah sepahkan ubat. Dan ada kata perintah larangan iaitu jangan. Jadi apa kaitan jangan dengan sepahkan ubat? Jadi jangan sepahkan ubat merata-rata. Betul tak? Kalau kita simpan atau sepahkan ubat merata-rata, nanti ada adik ataupun haiwan peliharaan kita ke termakan ke, habis. Sakit mereka. Okey, jadi apa yang sesuai? Jangan sepahkan ubat selepas digunakan. Ataupun jangan sepahkan ubat merata-rata tempat pun boleh juga. Apa kalau awak ada ayat yang lebih kreatif, boleh tuliskan. Okey, jadi habis yang keempat. Jadi siaplah tugasan kita yang kedua. Jadi Alif selepas dah ibu dia dah ajar macam mana cara nak menjaga ubat. Okey, jadi Alif kata, "Oh, barulah saya tahu. Kita mestilah menyimpan ubat dengan cara yang betul. Terima kasih ibu." Ibu dia pun jawab, "Sama-sama." Okey, faham macam mana kita nak membina ayat perintah berdasarkan gambar dan frasa? Yang pertama sekali kita tengok gambar. Yang kedua kita baca frasa yang diberi. Dan yang ketiga kita baca kata perintah yang ditulis yang telah diberi kepada kita. Itu sahaja untuk pada hari ini. Cikgu harap semua faham. Sekian, terima kasih.